Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan teruskan pelajaran kita dengan tajuk 12.4 tindakan terkawal dan tindakan luar kawal, muka surat 226 buku teks. Semua orang buka buku teks ni. Okey, mesti ada di depan. Jadi yang pertama, kita membuat perbandingan di antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Bila perbandingan, dia mesti ada dua. Yang pertama, persamaan. Yang kedua, perbezaan. Bila jawab soalan esei, nyatakan perbandingan, mesti ada dua. Persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Kedua-dua tindakan melibatkan rangsangan, impuls, neuron dan organ efektor. Seterusnya, itu satu je persamaan dia. Jadi kalau jawab esei yang ini cuma 1 markah lah untuk persamaan. Okey, seterusnya perbezaan. Tindakan terkawal adalah tindakan yang kita sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Kita nak baca buku ke, kita nak menulis ke, kita nak tengok TV ke, kita nak makan ke, itu semua tindakan terkawal. Okey. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik dan berlaku tanpa kita sedari. Okey, contohnya degupan jantung. Dia sentiasa berlaku. Adakah kita boleh kawal? Dia automatik. Seterusnya kita punya sistem pencernaan dah masuk dalam perut. Kita punya protein dia perlu kita cernakan. Jadi dan seterusnya menjadi asid amino. Okey, jadi tindakan bila dah masuk dalam perut memang kita tak boleh kawal. Dia akan berlaku pencernaan. Okey. Seterusnya, tindakan terkawal melibatkan sistem saraf soma. Maknanya sistem saraf yang kita boleh kawal lah maknanya. Seterusnya, tindakan luar kawal melibatkan sistem saraf otonomi, maknanya yang dalaman. Contohnya jantung. Untuk dia berdegup, apa yang kita perlu? Apa yang berlaku pada jantung tu supaya sentiasa berdegup? Dia mesti ada. Yang pertama adalah rangsangan kepada SA nodes dan AV nodes. SA node adalah untuk supaya atrium mengecut dan AV node adalah supaya ventricle kita mengecut. Jadi mesti ada sistem saraf otonomi. Okey, seterusnya tindakan terkawal dikawal oleh korteks cerebrum. Cerebrum adalah bahagian atas kita punya otak. Dan tindakan luar kawal dikawal oleh medula oblongata dan hypothalamus. Jadi medula oblongata adalah berada di tengah-tengah kita punya otak. Kalau awak tak ingat, kita buka muka surat berapa? Otak. Kita buka muka surat 121. Medula oblongata dan hypothalamus berada di tengah-tengah otak. Seterusnya, tindakan terkawal melibatkan gerak balas otot rangka. Maknanya kita perlu bergerak untuk tindakan terkawal. Nak makan nasi, kita bergerak ke dapur. Okey. Lepas tu tapi kalau tindakan luar kawal melibatkan gerak balas otot licin dan kelenjar. Otot licin iaitu otot-otot yang pada kita punya jantung, salah satu dia, ataupun otot licin yang berada di salur darah kita. Jadi supaya darah sentiasa bergerak dengan dengan cepat, jadi otot licin yang berada di tepi-tepi salur darah perlu mengecut dan mengembang supaya darah cepat bergerak. Okey.
Itu perbezaan. Seterusnya, apakah yang dinamakan tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka? Tindakan terkawal seperti berjalan, bercakap atau memberus gigi merupakan tindakan yang kita sedari. Anda boleh secara sukarela menjawab, angkat tangan untuk menjawab soalan. Ini semuanya tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Tangan angkat. Jadi otot rangka kita, apa dia yang pada tangan? Bicep dan tricep. Seterusnya, yang dikawal oleh korteks cerebrum. Jadi yang pertama, jadi bila soalan ini, nyatakan laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Nyatakan satu contoh. Satu contoh laluan penghantaran maklumat yang dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Contoh soalan esei. Jadi awak kena jawab ni lah. Tu, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. 5 markah. Jadi mula dengan rangsangan, iaitu apabila guru menyoal. So, reseptor, kita punya rangka jawapan kita mesti mula dengan rangsangan. Reseptor, lepas tu ada neuron deria, dan di bahagian ada neuron geganti, yang berada di bahagian cerebrum. Lepas tu ada neuron motor, ada efektor, dan akhir sekali kita punya gerak balas. Gerak balas. Jadi rangsangan kita yang pertama tu 1 markah. Reseptor menerima rangsangan dan menghantar impuls saraf ke cerebrum melalui neuron deria, 1 markah. Jadi untuk menjawab soalan bio kena tepat dan padat. Dia mesti ada reseptor, impuls ke cerebrum melalui neuron deria. Jadi ada 3 isi penting untuk mendapat 1 markah penuh. Seterusnya nombor 3, langkah ketiga, bahagian cerebrum menginterpretasikan impuls saraf untuk dihantar ke efektor. Jadi yang ini kita kena isi satu lagi perkataan, menginterpretasikan impuls saraf di neuron geganti. Jadi awak kena sebut langkah ketiga tu perkataan neuron geganti. Seterusnya nombor 4, efektor menerima maklumat yang dihantar melalui neuron motor. Jadi yang dalam gambar rajah 12.2 tu untuk dapat 5 markah, semua benda yang ada dalam gambar rajah tu awak kena tuliskan supaya dapat 5 markah penuh. Itu soalan esei. Seterusnya tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka iaitu gerak balas refleks. Kita ada 2 jenis tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal biasa dan tindakan refleks. Arka refleks 3 neuron. Beberapa situasi memerlukan tindakan serta-merta dan spontan. Dan contohnya jika anda tercucuk jari pin tajam, anda akan mengalihkan tangan serta-merta tanpa berfikir panjang. Ini dikenali tindakan refleks. Dia adalah tindakan luar kawal yang dipanggil tindakan refleks. Kalau yang dalam jantung tu tindakan luar kawal yang dikawal oleh medula oblongata dan hypothalamus. Tapi yang ini untuk tindakan refleks dia tidak perlu sampai kepada medula oblongata atau hypothalamus. Dia nak serta-merta dan spontan. Tindakan refleks ini adalah gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa dikawal oleh otak. Tindakan saraf yang terlibat ialah kita panggil arka refleks, melibatkan 3 neuron. Dan dalam sistem periferi dan saraf tunjang sahaja, tidak melibatkan otak. Itu dia punya. Jadi soalan dia biasanya soalan esei. Nyatakan huraikan arka refleks
yang melibatkan 3 neuron dan saraf tunjang. Ataupun nyatakan arka refleks apabila tangan anda terkena pin yang tajam. Jadi awak kena ikut gambar rajah tu, rajah 12.11 tu, 12.11 ya. Awak kena nyatakan semua dalam 5 markah semua yang ada dalam gambar rajah tu. Yang dalam gambar rajah tu semua awak kena nyatakan dalam awak punya jawapan. Okey, contoh nombor 1, apabila jari tercucuk pin tajam, okey, reseptor dia mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls saraf. Okey, nombor 1. Nombor 2, impuls saraf dialirkan kepada di sepanjang neuron deria ke saraf tunjang. Okey. Seterusnya, dalam saraf tunjang, impuls saraf dipindahkan dari neuron deria melalui sinaps ke neuron geganti. Okey. Jadi, ada apa-apa tak yang kita tertinggal kat situ? Dia ada, kalau gambar rajah, gambar rajah, tak ada gambar rajah tak apa. Kalau dia beri soalan tu, dia beri gambar rajah, ada ganglion akar dorsal dan ada menulis akar dorsal. Okey, bila. Jadi awak kena sebut di mana yang nombor 2 tu melalui sepanjang neuron deria yang melalui ganglion akar dorsal dan memasuki akar dorsal saraf tunjang. Seterusnya yang nombor 3 tu sinaps ke neuron geganti. Ada apa gambar rajah yang kita tertinggal? Tak ada kan? Okey, seterusnya poin keempat, dari neuron geganti impuls saraf dipindahkan ke neuron motor. Okey, jadi kita tertinggal apa kat situ dalam gambar rajah tu? Ada badan sel neuron motor, ada akar ventral. Okey, dan juga ada neuron putih, ada neuron kelabu. Jadi gambar rajah nota kita yang nombor 3 tu mesti ada neuron geganti yang berada di dalam jirim kelabu saraf tunjang. Dalam jirim kelabu saraf tunjang. Jadi kita kena masukkan jirim kelabu. Di mana di dalam saraf tunjang terdiri daripada jirim kelabu dan jirim putih. Okey, seterusnya nombor 4. Ada apa? Tadi kita dah sebutkan, dari neuron geganti impuls saraf keluar daripada saraf tunjang melalui akar dorsal melalui neuron motor. Keluar dari saraf tunjang dipindahkan ke neuron motor. Jadi kita kena nyatakan tentang akar dorsal. Okey, seterusnya nota isi kita yang nombor 5, neuron motor mengalirkan impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor iaitu tisu otot melalui saraf spina supaya jari dialihkan dengan cepat. Itu dia punya 5 markah. Kadang-kadang kalau gambar rajah banyak sangat label yang dibagi, dia akan bagi juga 10 markah. Jadi bila jawab soalan esei yang bergambar macam ni, awak kena tulis semua perkataan yang ada dalam gambar rajah supaya dapat markah penuh. Okey. Seterusnya, kepentingan arka refleks supaya gerak baras spontan
gambar sempotan untuk keselamatan, untuk keselamatan dan untuk mengelakkan ataupun mengelakkan dari kecederaan serius, ya. Okey, itu. Seterusnya arka refleks dan 2 neuron. Okey, ada juga arka refleks yang 3 neuron, iaitu perlu melalui neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Tapi ada juga arka refleks yang 2 neuron sahaja. Okey. Contohnya sentakan lutut atau lutut kita panggil patella. Jadi soalan dia biasa dalam esei, ya. Huraikan arka refleks dalam sentakan lutut yang melibatkan 2 neuron, ataupun soalan esei, huraikan arka refleks dalam sentakan lutut. Dia bagi gambar rajah, so awak kena jawab. Okey. Yang ini pun biasanya 5 markah. Apabila tendon di bawah tempurung diketuk, otot quadriceps menjadi regang. Dan merangsang reseptor regangan untuk mencetuskan impuls saraf. Neuron deria menghantar impuls saraf ke neuron motor dalam saraf tunjang. Jadi dia tidak. Yang ini maknanya otot regangan di otot quadriceps tu, reseptor regangan di otot quadriceps iaitu di peha kita. Neuron ini memang khas 2 saja. Dia ada 2 saja, neuron deria dan neuron motor. Jadi dia selalu, biasanya yang kita belajar ada 3 kan. Yang ini dia 2 saja. Yang ini khas untuk sentakan lutut. Okey, seterusnya dan nombor 2, ada yang kita tertinggal kat situ? Tak ada. Neuron motor, neuron deria yang melalui ganglion akar dorsal dan masuk melalui akar dorsal ke saraf tunjang. Jadi awak kena tuliskan bila jawab esei gambar rajah ada ganglion, jadi kena tulis ganglion. Seterusnya ada akar dorsal, kena masukkan akar dorsal untuk isi yang pertama. Okey, isi yang kedua, neuron deria menghantar impuls saraf ke neuron motor dalam saraf tunjang, di mana yang melalui jirim kelabu saraf tunjang. Saraf tunjang terdiri daripada jirim kelabu dan jirim putih. Okey. Seterusnya isi ketiga, neuron motor kemudiannya menghantar impuls dari saraf tunjang ke efektor, iaitu otot quadriceps. Ini maknanya bila untuk sentakan lutut ini, dia melibatkan satu jenis otot saja, otot quadriceps. Okey, yang kita tahu, kita untuk peha kita ada 2 jenis otot, quadriceps dan biceps. Tapi bila untuk sentakan lutut, dia hanya guna melibatkan otot quadriceps sahaja, otot atas peha kita. Dan otot quadriceps mengecut lalu menyebabkan kaki tersentak ke hadapan. Okey. Jadi macam mana kita nak memasukkan perkataan otot biceps femoris, iaitu kita tulis poin nombor 3 tu, neuron motor kemudiannya mengatasi impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor, iaitu otot quadriceps. Tindak balas ini, neuron motor penghantaran impuls tidak melibatkan otot biceps
femoris. Untuk kita nak tulis juga jawapan kita dalam peksa perkataan otot bicep femoris, sebab dalam kita punya gambar rajah waktu peksa tu ada perkataan otot bicep femoris. Kalau tak ada, kita tak perlu. Okey, kita teruskan lagi dengan praktis formatif 12.4. Jadi tugasan awak hari ini adalah menyiapkan praktis formatif 12.4. Okey. Sekian, terima kasih. Lepas ni kita akan sambung lagi untuk tajuk 12.5.